Cumanya apa tuan-tuan, bila mana guna kursi kita kena ingat kursi ni ada 4 kaki. Kursi, kaki depan, kaki belakang. Yang menjadi perbahasannya tuan-tuan, di mana yang nak letak sah ni, tu jadi perbahasan. Ada orang letak kaki kursi dalam soft, kadang dia letak kaki kursi dalam soft, maknanya apa dia berdiri nanti dia duduk depan soft macam tu. Ini orang berdiri, dia letak kaki kursi tu dalam soft, nanti dia kiam, dia duduk depan macam tu. Ada orang dia letak kaki kursi dekat belakang soft, tapi bila mana dia kiam, dia sama dengan soft jemaah yang semayang sempurna. Dia perbahasan ulama pada sudut kaki kursi tu. Di kalangan para ulama, hatta Jabatan Mufti Negeri Kedah sekalipun, orang yang semayang atas kursi ni dua keadaan. Yang pertama, dia guna kursi kerana apa dia? Kerana tak boleh sujud dengan duduk antara dua sujud. Itu yang pertama. Tapi qiyam boleh. Qiyam boleh, rukuk boleh macam biasa. Yang kedua pula, golongan-golongan yang dia guna kursi 100%. Memang dia semayang ni memang kena guna kursi dah. Nak qiyam tak boleh, nak rukuk tak boleh, semua atas kursi. Bila ada dua keadaan ni tuan-tuan, para ulama antara Jabatan Mufti Negeri Kedah, kita pakai fatwa lah tuan-tuan. Saya tak pakai pendapat saya, kita pakai fatwa. Bila mana fatwa telah keluar, ikut kepada fatwa. Bila mana satu orang ada semayang di atas kursi, yang kursi itu digunakan untuk sujud dengan duduk antara dua sujud, ataupun duduk tahiyat awal, tahiyat akhir dan sebagainya, kaki kursi di mana? Di belakang soft. Belakang soft. Sebab apa belakang soft? Sebab dikira soft itu pada apa? Pada qiyam. Soft ni tuan-tuan bukan dikira ketika mana sujud. Soft bukan dikira ketika mana duduk antara dua sujud. Soft itu dikira bila? Ketika mana qiyam. Nah, kita qiyam kan? Sebenarnya kita qiyam, betul, kita susun soft kita ketika mana qiyam. Bila mana qiyam ni tuan-tuan, soft semua sama. Sebab tu bila mana kita guna kursi yang ada 4 kaki. Saya contoh, saya sakit. Bila mana saya sakit, saya tak boleh nak sujud, tak boleh nak duduk antara dua sujud, kaki saya sakit. Tapi saya boleh berdiri, saya boleh berdiri, saya boleh rukuk dan sebagainya. Jadi bila saya jadi macam ni, jawatan kuasa fatwa dia kata apa dia? Bagi golongan macam ni, kaki kursi di mana? Dekat bahagian belakang. Kalau yang ni soft, golongan yang pertama sini. Sebab apa? Sebab tadi dia qiyam, dia berada dalam soft. Dan soft dikira mana? Soft dikira ketika mana qiyam, bukan ketika mana sujud, dan bukan ketika mana duduk antara dua sujud. Betul, sunnah Nabi membetulkan soft tidak dalam qiyam. Dalam qiyam. Kata imam kita tadi, ustaz kita buat apa dia? Rapatkan soft. Di mana? Ketika qiyam. Bila mana orang tu boleh berdiri macam ni, tapi dia guna kursi untuk sujud dengan duduk antara dua sujud, maka jawatan kuasa fatwa kata apa dia? Kursi dekat bahagian belakang. Sebab nanti qiyam nanti sama dengan jemaah yang semayang berdiri. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia semayang semua duduk. Wa imam qiyam, wa imam rukuk, wa imam i'tidal, wa imam sujud, duduk antara dua sujud. Semua dia duduk. Maka kaki kursi dalam. Sebab apa? Bila mana dia duduk, samalah kedudukan dia dengan semua jemaah yang semayang berdiri. Baik. Persoalannya orang duk tanya, kalau kaki kursi dia dekat belakang, dia telah makan ruang soft. Di situ kata jawatan kuasa fatwa pada itu uzur pada syarak. Uzur tak apa, tidak ada masalah. Sebab apa tidak ada masalah? Sebab dia dikiaskan dengan tiang yang ada dalam masjid.
Kan kalau tiang kan, ini tiang. Kita bayang sini satu, sini tiang. Kita bayang tepi tiang. Adakah tiang tu memutuskan soft? Syarat kata dia tak putus. Sebab apa? Sebab dia memang ada kat organisasi tu. Begitu juga orang yang semayang ni. Orang semayang. Itu cara susunan soft bagi apa? Bagi orang yang semayang di atas ke kursi. Fatwa dah keluar dah tuan-tuan. Ikut je. Ikut je. Jangan dia kata ni. Adab dengan jawatan kuasa fatwa, adab dengan fatwa macam tu. Bila mana fatwa telah dikeluarkannya, follow, ikut je. Sebab perbincangan semayang atas kursi ni tuan-tuan, dia perbincangan yang luas skop dia. Skop. Boleh tak Ustaz saya semayang atas kursi, saya pergi saya buka soft bahagian tengah? Boleh kalau kita ni orang alim. Kita ni tok guru. Kita tak ada jadi imam sebab kita semayang tak apa nak sempurna. Adalah imam lain. Tapi dalam jemaah ni tak ada yang faqih. Kita seorang je faqih. Yang ni orang awam. Contohlah orang awam. Kita ni faqih alim dalam bab semayang jemaah. Sebab tu susunan jemaah di belakang imam ni sepatutnya satu orang faqih dia kena ada. Kalau apa-apa contoh kalau imam batal, dia boleh ganti. Selalunya yang ganti imam ni Bilal. Nak duduk belakang tu imam ni. Sebab apa? Sebab nanti kalau semayang jemaah, kalau berlaku apa-apa masalah, ni yang belakang ni lah yang akan cover. Contoh imam batal semayang, siapa nak masuk? Kalau imam salah bacaan, kalau imam salah rakaat, siapa nak tegur? Orang di belakang imam ni. Tapi masjid ataupun surau tu tak ada yang faqih melainkan orang yang duduk atas kursi tu. Barulah dia boleh buka sob belakang tu imam. Tapi kalau dia bukan orang yang faqih, dia bukan orang yang alim dalam masalah-masalah ni, duduk di bahagian tepi. Boleh buka, boleh tak ada masalah, tapi dia mesti faqih. Pasal apa tuan duduk sini ada kata saya ni dalam tempat ni saya seorang yang pandai masalah fiqh. Tak apalah dia duduk. Tapi kalau ada, duduk tepi. Sebab apa? Sebab bagi yang sempurna, supaya dia tak mengganggu jemaah yang berada di bahagian tengah. Waktu kita buka bahagian tepi. Mayat atas kursi tak ada masalah tuan-tuan, walaupun ada yang lain yang tak setuju.